محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung perbahasan dalam tajuk syariat berkaitan remaja. Dan Alhamdulillah pada minggu lepas kita dah bincangkan sedikit antara tajuk yang berkaitan dengan tanda-tanda baligh, di mana kita dah bincangkan tanda baligh bagi lelaki dan tanda baligh bagi perempuan. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sambung sedikit lagi berkaitan dengan sebelum kita masuk dalam bab pemakaian dan menutup aurat bagi lelaki dan perempuan. InsyaAllah kita akan berkongsi dalam perkara yang berkaitan dengan mandi hadas. Mandi hadas, di mana kita sedia maklum bahawasanya bila mana seseorang itu dia telah baligh, telah cukup umur, dengan tanda-tanda sama ada lelakinya yang biasa dengan dia bermimpi dengan sesuatu yang mendatangkan syahwat padanya, ataupun bagi lelaki dengan keluar darah haid, maka mereka diwajibkan mandi, ataupun disebutkan dengan mandi hadas, diwajibkan mandi hadas. Maka insyaAllah pada malam ini kita akan lihat sedikit perkara yang berkaitan dengan mandi hadas ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Apabila melangkah ke alam baligh, anak lelaki perlu diberi bimbingan yang sempurna oleh ibu bapa ataupun pendidik untuk melaksanakan mandi hadas, untuk mengangkat hadas besarnya. Bagi anak yang baligh, masuk ke alam baligh ataupun melangkah ke alam baligh, maka dia kena tahu cara bagaimana untuk mandi hadas, ataupun disebut dengan mandi hadas besar. Manakala anak gadis pula diberi bimbingan dan ingatan supaya mandi hadas setelah selesai tempoh haid sesingkat 1 hari dan maksimum 15 hari. Maknanya dalam hal tempoh haid bagi wanita, alal agal yang paling sedikit iaitu sehari semalam, sesingkat satu hari. Sehari semalam tu, lepas tu besok kita dah tak ada keluar darah lagi, dah bersih, maka dia hendaklah mandi wajib, mandi hadas, dan maksima dia 15 hari. Maka dilihat dari segi syarak, mandi hadas ini bertujuan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Mensucikan diri dari hadas besar, maknanya bila mana kita nak melakukan salat, kita nak berwudu, maka pastikan terlebih dahulu kita hendaklah mandi hadas, ataupun kita sebut dengan mandi wajib. Mandi yang diwajibkan ke atas orang yang berhadas besar. Maka bila mana seseorang yang berhadas besar tidak melakukan mandi hadas ini, tiba-tiba dia terus saja sembahyang tanpa dia mandi hadas, maka sembahyangnya tidak sah. Sembahyangnya tidak sah. Dan bila mana dia berlarutan, dia tidak mandi hadas, maka selagi itulah dia bergelumang dengan
dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau kata dia balik ketika waktu pagi, dia pagi tu tak selain subuh, lepas mimpi tu tak mandi, kemudian terus selain subuh. Dia tak mandi tapi terus sembahyang subuh. Kemudian masuk tu zuhur, tak mandi lagi, terus sembahyang zuhur. Masuk ke asar, tak mandi lagi, terus sembahyang asar. Maka senantiasa di dalam melakukan perkara dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi orang yang hendak melaksanakan salat, mandi wajib. Bila mana berlaku padanya tanda-tanda yang mewajibkan bagi dia mandi. Baik. Maka kita lihat mandi hadas ini terdiri daripada 3 perkara utama. 3 perkara utama yang perlu kita teliti. Jangan kita ambil lebih kurang. Yang pertama sekali berniat. Yang pertama sekali ni niat mandi hadas besar. Sebab dengan niat ini dia membezakan perkara itu adakah dia adat ataupun ibadat. Dia membezakan di antara adat dan juga ibadat. Adat ataupun ibadah. Maka wajib bagi orang yang nak mandi hadas besar, dia berniat mandi hadas besar. Berniat untuk mensucikan diri dari hadas besar semasa air membasahi tubuhnya. Kena saja air pada tubuh badannya, maka ketika itulah dia berniat untuk mandi hadas besar. Sahaja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala. Itu paling common lah. Paling mudah kan. Kalau kita tak niat, tak lafaz niat pun, nawaitu rafa'al hadasil akbar lillahi ta'ala, saja aku mengangkat hadas besar kepada Allah Ta'ala. Tapi kita hanya berniat dalam hati, lintasan hati kita niat bahawasanya saja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala. Ketika mana air membasahi salah satu daripada anggota tubuh badan kita hendaklah berniat, dan ketika itulah niat kita akan diterima sebagai mandi hadas. Bukan maksudnya sebelum daripada air kena pada badan, ataupun dah selesai baru kita niat, dah selesai mandi baru niat. Tak jadi. Dia hendaklah mandi hadas ini, niat mandi hadas ini ketika mana air itu kena pada badan. Kita siram air itu, jirus air pada badan kita, niat saja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala. Maka barulah niat kita itu diterima. Itu yang pertama. Yang pertama, wajib kita ketahui bahawasanya niat merupakan perkara yang sangat penting ketika mana kita mandi hadas. Baik, yang kedua, mensucikan segala kotoran atau najis yang ada pada tubuh badan. Kita mandi hadas ni pastikan bersihkan perkara-perkara yang bernajis yang ada pada tubuh badan kita. Contoh kata air kencing kan, buang air, kemudian air kencing tu ada pada badan kita, pada kaki kita, maka kena bersihkan terlebih dahulu. Ataupun ada nak najis, sampai dia tak cicak ke, kita terpijak tak cicak ke, ataupun najis kita sendiri ke, maka seluruh perkara yang bernajis yang kena pada tubuh badan kita hendaklah kita bersihkan terlebih dahulu. Bersihkan terlebih dahulu, dan pastikan juga bahawasanya tidak ada perkara-perkara yang mengelakkan daripada air terkena pada tubuh badan kita ataupun kulit yang ada pada badan kita. Contohnya kita lepas siang ikan, siang ikan, lepas pula siang ikan tu sisik ikan tu kena pada tubuh badan kita, maka hendaklah wajib kita buangkan
sisik ikan itu terlebih dahulu sebelum kita mandi wajib. Ataupun kalau kata kita main cat, cat rumah tu, main cat lah, main cat. Cat rumah contohnya, cat rumah ke, ataupun kita guna gam, gam, kemudian ada gam tu melekat pada tangan kita, maka kenalah wajib dibersihkan dahulu gam tersebut ataupun cat tersebut untuk mengalirkan air pada seluruh kulit yang ada pada tubuh badan kita. Kalau kata disebabkan cat itu menyebabkan ada sebahagian kulit kita yang tidak kena air, maka tidak sah pada mandi hadas kita. Maka bila tidak sah pada mandi hadas kita, kita ambil wudu kemudian nak sembahyang pun tidak sah. Tidak sah lah wudu kita, tidak sah juga lah sembahyang kita. Sembahyang saja je, apa pun tak dapat. Kan sebab apa? Ada bahan-bahan ataupun perkara-perkara yang telah melindungi kulit kita daripada terkena air. Kedua, wajib kita selesaikan terlebih dahulu. Jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah. Kan orang yang cat rumah ke, cat ikutlah cat apa pun. Kan kemudian terkena gam, terkena sisik ikan dan sebagainya. Itu semua nak kena dibersihkan. Kemudian ada juga kalau kata orang yang main maka pen tu kalau kata tebal, maka hendaklah dibersihkan terlebih dahulu. Kalau kata dah tinggal sikit-sikit tu yang mana nampak pada kulit kita, itu dimaafkan. Adapun kalau kata maka tu masih lagi tebal, maka wajib dibersihkan maka pen tersebut untuk kita lebih yakin bahawasanya kulit kita akan terkena air, menjadikan mandi hadas kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun mandi hadas kita itu menjadi sempurna. Baik, yang ketiga iaitu meratakan air ke seluruh tubuh badan di celah lipatan kulit. Meratakan air di seluruh tubuh badan di celah lipatan kulit. Pastikan bahawasanya bila mana kita mandi hadas besar, hendaklah setiap kulit yang ada pada tubuh badan kita diratakan dengan air. Jangan kita mandi lebih kurang. Macam saya sebutkan minggu lepas, kalau kata orang yang dia mandi dalam keadaan mandi berdiri, mandi berdiri, kemudian dia tak gosok dia punya kawasan dubur, menyebabkan air tidak masuk dengan sempurna di kawasan dubur tersebut, menjadikan tidak sempurna mandi hadasnya, maka tidak sempurna jugalah sembahyang. Tidak sempurnanya maksudnya tidak sah mandi hadasnya. Lebih-lebih lagi orang yang berbadan besar. Orang yang berbadan besar, kan, kalau kata dia duduk tu, maksudnya berlipat-lipat, kan, perut dia akan berlipat-lipat. Mandi tu tak pastikan bahawasanya yang berlipat tu kena digosok, kena berdiri, kemudian gosok ke keseluruhan daripada tempat yang berlipat. Sama ada berlipat pada peha dia ke, ataupun pada perut dia ke, pada leher kan. Kadang-kadang ada yang kena berlipat. Ada sebahagian kawasan yang tak masuk, dia bila berlipat dia tak masuk air lalu di luar sahaja, dalam keadaan air tidak melalui kawasan yang dalam, maka dia kena tegangkan kulit ni, kena gosok, bagi clear, kan. Itu juga dengan lipatan yang ada pada perut, dan juga rekahan-rekahan yang ada pada kaki yang kita sebutkan minggu lepas. Rekahan-rekahan yang ada pada kaki, maka wajib diratakan air di sebahagian luar daripada kaki kita, kaki yang berkah. Orang kita di Malaysia mungkin tak berkah sangat kot, kan. Jarang sangat kita nak jumpa orang Malaysia yang merekah kaki ni. Kalau pergi dekat negara Arab,
kawasan tempat panas. Kaki Mekah ni biasa. Kaki Mekah ni biasa. Baik orang Arab, baik orang Melayu. Orang Melayu lagi manja kan. Kena panas sikit dia mula Mekah. Jadi pastikan bahawa yang Mekah itu hendaklah diratakan ataupun dikenakan air pada tempat kebun kaki yang Mekah tadi. Sama jugalah kalau kata orang lelaki yang mandi hadas ni, pastikan di apa ni nama tu, di kawasan kemaluan itu kan, kawasan kemaluan itu telur biar clear kan. Telur tu maksudnya kena bersihkan, diratakan air, diangkat. Sebab kadang-kadang ada jenis yang air tu tak sampai ke bahagian bawah, bawah pelipat telur tu. Kena diratakan air tersebut sampailah ke bawah. Ada sebagai orang yang jenis istilah dia sunat tapi jenis kulub, jenis kulub. Ini dalam usul fiqh kalau ikut berat juga nak sebut tapi kena sebut juga kena sebut juga sebab nak bagi jelas tempat yang kulub ini dia perlu kalau lah kata dia sunat kemudian kulit dia bercantum semula. Maksudnya kulit tu menutupi kepala zakar dia. Maka ketika itu dia nak mandi hadas besar, wajib dia tarik kulit dia tu supaya air akan mengenai keseluruhan daripada kawasan zakar dia, daripada kepala zakar dia sampailah kepada badan dia, sampailah kepada yang bawah-bawah tu semua perlu dibersihkan, perlu diratakan dengan air. Maknanya mandi wajib ini, mandi hadas ini bukan perkara mandi sambil lewa. Dia memerlukan kepada agak teliti. Kemudian daripada kopek copeng telinga kita ni kan, cuping telinga ni ada orang mandi sebelah atas, tepi ni tak kena, kemudian ada yang sebelah dalam ni tak kena. Ni wajib ni. Ni kawasan luaran ni semua wajib diratakan dengan air. Kan? Yang maksudnya yang luaran luar wajib. Tapi tak perlulah sampai kita nak pancut air dalam, buka mata kita pancut air. Tak perlu sampai begitu. Cukup kita basuh muka kita, gosok keliling ni, semua dia akan kena pada air. Cukup begitu. Tak payah kita nak spray pula dalam hidung. Yang zahir sahaja. Yang zahir sahaja. Begitu juga dengan kawasan dubur. Kawasan dubur ni soalah saya sebutkan minggu lepas, kalau kita mandi berdiri, pastikan ketika mandi hadas hendaklah kita menyangkung dan gosok di kawasan dubur untuk mengelakkan daripada air tidak sampai kepada dubur tersebut. Maka bila menyangkung, kita gosok di kawasan dubur itu, menyebabkan air akan merata di kawasan dubur tersebut. Maka kita kena pastikan benda-benda ini biar rata keseluruhan tubuh badan kita. Itu antara perkara yang wajib kita kena teliti. Yang pertama sekali niat, ini orang wajib. Kemudian bersih daripada najis. Tubuh badan kita bersih dari najis dan hendaklah meratakan air ke seluruh tubuh badan dan di celah-celah lipatan kulit. Begitu juga kalau kata ada orang yang kuku panjang kan, kuku panjang kemudian pula kuku dia berwarna hitam, ada pula tanah ke ataupun ada kotoran pada kuku dia, maka wajib dia bersihkan kotoran tersebut, kemudian kenakan pada air, ratakan air pada kotoran pada kuku tersebut, akan menjadikan mandi hadas kita itu lebih sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian disebutkan juga tentang antara perkara sunat mandi hadas. Yang pertama sekali disunatkan menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat.
dalam keadaan kita memakai pakaian yang menutup aurat. Hadap ke arah kiblat. Kemudian membaca bismillah. Baca bismillah. Kemudian membasuh tangan terlebih dahulu sebelum mencedok air. Basuh tangan, kalau kita gunakan balti, basuh tangan terlebih dahulu sebelum kita cedok air. Kemudian disebutkan juga mengambil wuduk terlebih dahulu sebelum mandi. Ini antara perkara yang sunat. Kita ambil wuduk terlebih dahulu, kemudian barulah kita mandi wajib. Maka bila mana kita ambil wuduk, kemudian kita mandi wajib, dalam keadaan mandi yang sempurna, tanpa kita memegang tangan kita ini memegang perkara yang boleh membatalkan wuduk tadi, maka dengan wuduk tadi boleh terus kita bawa untuk sembahyang. Tak perlu untuk kita ambil wuduk semula. Melainkan kalau kata kita ambil wuduk, kemudian kita gunakan tapak tangan kita ini untuk basuh kemaluan kita tanpa ada alas. Tanpa ada alas, basuhlah kubul dan dubur. Tanpa ada alas, maka bila mana tanpa ada alas, maknanya selepas kita selesai sahaja mandi hadas, wajib kita mengambil wuduk untuk solat. Kalau kata kita menggunakan tangan kita ni dengan ada alas, basuh kubur dan dubur dengan beralas, maka tidak perlu untuk kita mengambil wuduk semula. Cukup ada wuduk yang permulaan itu sahaja. Baik. Kemudian antara sunat dia menjurus anggota di sebelah kanan badan diikuti dengan anggota sebelah kiri. Kita memulakan membasuh dengan sebelah kanan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammum. Dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka memulakan sesuatu perkara dengan mendahulukan yang sebelah kanan. Maka bila mana Nabi SAW suka memulakan perkara dengan sebelah kanan, maka kita memulakan mandi kita dengan sebelah kanan. Basuh tangan sebelah kanan, kemudian bahu kiri, kemudian basuh kaki sebelah kanan, kemudian bahu kiri, kan? Basuh kepala ni, basuh sekali jika sudah jenah pula kita nak belah sebelah-sebelah, kan? Melainkan kalau kata telinga kanan dan kiri. Maknanya kita mendahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian barulah kita meneruskan dengan yang sebelah kiri. Ini walaupun dalam perkara yang diwajibkan untuk kita mandi, tetapi terdapatnya perkara-perkara sunat yang digalakkan untuk kita amalkan, maka mudah-mudahan dengan kita mengamalkan perkara sunat itu dengan niat kita mengikuti sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya akan dicatat sebagai ganjaran pahala. Baik, kemudian menggosok-gosok dan menghilangkan kaki, terutama di celah lipatan tu kulit. Gosok bagi kata tadi mengatakan air, meratakan air ke seluruh tubuh badan wajib. Adapun menggosok-gosok ni nak buang dah kaki. Buang daki yang ada pada badan kita, itu sunat. Kemudian berterusan mandi sehingga selesai. Berterusan mandi hingga selesai. Itu sunat. Adapun kalau nanti kita mandi separuh, kita niat mandi wajib, kemudian mandi basuh kaki sebelah kanan sebelah kiri dah. Kemudian kita pula pergi sidai baju. Pergi saya baju lah, kita pergi kawan panggil lah segala macam hal, kemudian masuk bilik air balik, sambung balik, mandi pula sebelah tangan kanan, kemudian tangan kiri, lepas tu keluar balik, lepas tu masuk balik. Itu tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi mandinya masih sah kalaulah kata mandinya itu mandi cara yang sempurna.
Adapun yang sunat ini maka kita digalakkan untuk laksanakan, untuk mendapatkan keberkatan daripada amalan yang kita buat dengan kita mengikuti sunnah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kewajipan ke atas lelaki dan perempuan yang telah balik. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan balik itu sebagai salah satu tanda sempurnanya akal. Balik itu salah satu tanda sempurnanya akal. Orang Islam yang akil balik disebut juga sebagai mukallaf. Akil balik ataupun disebut dengan mukallaf. Mukallaf ni apa? Mukallaf ni perkara yang telah diletakkan di atas batang tengkuk seseorang itu untuk dilaksanakan. Mukallaf, ditaklifkan. Seseorang dikatakan sebagai mukallaf iaitu orang yang terkena kewajipan syariat. Dia telah diwajibkan ke atasnya kewajipan syariat, sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, buat baiknya dan pelbagai lagi. Telah diletakkan di atas batang tengkuk dia melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam. Jika memiliki dua unsur utama, iaitu telah balik. Orang mukallaf ni dia ditaklifkan, diwajibkan ke atas syariat dengan dua unsur. Yang pertama, telah balik, telah cukup umur. Yang kedua, berakal ataupun disebut dengan tidak gila. Telah balik dan berakal. Sebab sebagian kitab disebutkan dengan aqil balik. Aqil balik. Aqil maksudnya berakal, balik dia telah berkewajipan ke atasnya melaksanakan perkara syariat. Maksudnya ataupun disebutkan dengan aqil balik. Aqil berakal dan balik telah cukup umur, telah terkena kewajipan syariat ke atas diri ini. Baik. Individu yang mencapai balik sudah wajib menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala kerana dia menjadi seorang yang layak menerima taklif, iaitu tanggungjawab yang ditentukan oleh syarak seperti salat, puasa, haji dan lain-lainnya. Setelah balik, seseorang remaja wajib mengikat dirinya dengan hukum syarak kerana sudah mempunyai buku amalannya yang tersendiri. Maknanya seorang remaja bila mana dia telah balik, maksudnya telah diikat dengan hukum syarak. Seperti mana yang disebutkan lepas, kalau kita buat baik maka kita sendiri akan dapat pahala. Kalau kita buat yang tak baik maka kita sendiri yang akan dapat dosa. Pada tahap balik, setiap lelaki dan perempuan akan dihitung amalannya oleh malaikat raqib bagi setiap kebaikan dan malaikat atid bagi setiap kemungkaran dan dosa yang dilakukan. Kalau buat baik, malaikat akan tulis. Malaikat raqib tulis kebaikan yang kita buat. Adapun kalau buat kemungkaran, buat dosa, maksiat, malaikat atid akan tulis perkara dosa dan maksiat yang kita buat. Jadi kita kena ingat bahawasanya bila mana kita telah mukallaf, telah aqil baligh, maka kita sendiri akan melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kalau kita buat yang tak baik, maka bahananya akan datang kepada diri kita sendiri juga. Jadi kena sentiasa beringat. Baik, ulama Al-Malikiyah mengatakan umur baligh adalah sempurnanya 18 tahun.
Kalau menurut mazhab Imam Malik, baligh adalah sempurna 18 tahun. Dikatakan juga dengan persetubuhan. Baligh dengan persetubuhan. Berlakunya persetubuhan. Dengan bermimpi, yakni keluar mani. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rafi'al qalam an thalath, an as-sabi hatta yahtalim. Diangkat pena pada 3 perkara. Antaranya daripada kanak-kanak sehinggalah dia bermimpi. Kanak-kanak sehinggalah dia bermimpi. Maksudnya bila mana dia bermimpi, maksudnya dia telah masuk dalam kategori orang yang telah baligh, yang telah dewasa. Baik, kalau kita lihat di antara tuntutan perkara yang perlu diutamakan ketika mana anak-anak ini telah baligh, telah sampai umurnya, telah sampai umur baligh, maksudnya dia telah pun baligh dengan sempurna, maka perlulah diajarkan kepada mereka tentang yang pertama sekali kalimah syahadah, kalimah penyaksian, mengucapkan kalimah syahadah ataupun disebut dengan syahadatain, dengan 2 kalimah syahadah. Kanak-kanak yang telah menjejakkan kaki ke alam baligh berarti telah cukup umur dan sempurna akal ataupun disebut dengan mukallaf. Mereka perlu diajar 2 kalimah syahadah, didorong melakukan amal saleh dan semua ibadah wajib, serta meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Kena dilatih anak-anak kita yang baru baligh dengan mengucapkan 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah Allah. Dia ada sebahagian adat, sebagian adat orang Arab, bukan, sebagian adat orang Arab, yang mana anak-anak yang baligh ini dia panggil anak-anak ni, kemudian dia panggil ahli keluarga. Ini adat orang, sebahagian orang Arab. Tahu saja anak ni baligh, maka dia akan panggil ke keluarga. Dia buat sedikit uzumah ataupun jamuan kecil-kecilan untuk keluarga. Bagi tahu dekat keluarga bahawasanya anak kita ni fulan bin fulan ini hari ini dia telah pun mencapai umur baligh, sampai umur cukup umur, dan dia telah ditaklifkan ke atas batang tekuk dia perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat. Kalau kata dia buat baik, maka dia akan dapat pahala. Kalau kata dia buat dosa, maka dia akan menanggung dosanya sendiri. Ni. Kemudian si ayah akan memberikan nasihat yang berbagai, banyaklah nasihat-nasihat kepada si anak, untuk anak ini meneruskan kehidupan dia sebagai seorang yang telah mukallaf, orang yang telah ditaklifkan ke atasnya perkara-perkara yang berkaitan dengan syarak. Jadi diingatkan, si ayah ingatkan dekat anak, wahai anakku, ya bunayya aqimus salat, wahai anakku, jangan kamu tinggalkan sembahyang, dirikanlah sembahyang. Wa atuz zakat, hendaklah kau tunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, suruh orang buat baik. Wa nahaw 'anil munkar, dan jauhkan larang orang daripada melakukan kemungkaran. Kemudian diingatkan macam-macam, tanggungjawab kau bagian. Disebutkan satu persatu supaya anak ni ingat bahawasanya bila mana dia telah baligh saja, banyak tanggungjawab yang perlu dilaksanakan sebagai seorang muslim. Itu antara sebahagian daripada amalan adat orang Arab. Dia nak bagi ingat dekat anak yang baru baligh ni, tanggungjawab dia sangat besar.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tunggu sekejap untuk azan Isya. Baik, kita sambung sikit lagi. Yang pertama tadi, bila mana kanak-kanak ini telah balik, maka perlu diajarkan tentang kalimah syahadatain. Dua kalimah syahadat. Dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Tujuan syahadah dibuktikan dengan menunaikan rukun Islam, iaitu salatnya, kemudian zakatnya, puasanya dan haji. Di samping itu, menurut segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan dan tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila mana kita ni mengaku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah,
maka tidak boleh tidak kita hendaklah melaksanakan rukun Islam yang 5. Baik, kemudian yang kedua, Islam bererti tunduk dan patuh menurut segala peraturan dan panduan zahir dan serta batin yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam ni apa? Islam ni itu ketundukan, kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun nafsu kita rasa tak selayaknya kita tunduk dan patuh, tetapi sepatutnya wajib bagi orang yang beriman, wajib orang yang melafazkan syahadah, tunduk dan patuh setiap perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang dalam hatinya tak suka, hatinya memberontak, kan? Lebih-lebih lagi pula nak suruh buat baik, kan? Nak suruh sembahyang, nak suruh puasa, nak suruh bayar zakat, nak suruh pergi haji, nak suruh ajak orang kebaikan, nak suruh mencegah orang daripada kemungkaran. Benda-benda itu semua dia berlawanan dengan nafsu kita. Nafsu ni nak seronok, tak nak buat amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana kita mengaku dengan lafaz 2 kalimah syahadah tadi, maka tidak boleh tidak kita hendaklah tunduk dan patuh setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kita dinamakan seorang Islam. Islam dah apa? Islam itu berarti tunduk dan patuh setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebenarnya kita tahu bahawasanya rukun Islam diibaratkan sebagai tiang yang saling memerlukan dan melengkapi untuk menegakkan Islam dengan sempurna. Maka rukun Islam itu dia ada 5 perkara. 5 perkara. Yang pertama sekali dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian yang kedua mendirikan sembahyang. Kemudian yang ketiga mengeluarkan ataupun menunaikan zakat. Kemudian berpuasa bulan Ramadan. Dan yang kelima iaitu mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Ini 5 rukun Islam yang kebanyakan orang kita mengetahui dan menghafaznya. Tetapi banyak juga orang yang mengetahui dan menghafaz dalam keadaan dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rukun Islam ini. Berapa ramai orang yang tinggal sembahyang, berapa ramai orang yang tidak mengeluarkan zakat, berapa ramai orang yang tidak melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan. Sangat ramai. Kalau kita lihat dalam bab sembahyang sahaja, kajian yang dibuat oleh Dr. Hasan Ali. Saya ingat zaman saya sekolah dengar ceramah Dr. Hasan Ali. Dr. Hasan Ali menyebutkan bahawasanya ketika itu dalam tahun awal 90-an, sebelum 90, masa tu sekolah awal 90-an dalam 92, 93 macam tu, lupa dah. Tapi lebih kurang itulah tahun ni menyebutkan bahawasanya kajian yang dia buat di zaman itu, bayang zaman dalam katalah 93, 94, 95 macam tu, SPM 96, sebelum SPM dia masa tu. Dengar ceramah Dr. Sali. Beliau menyebutkan bahawasanya kajian yang dibuat oleh tim beliau sendiri, anak-anak yang bersekolah rendah dan sekolah menengah. Sekolah rendah dan sekolah menengah.
hampir 80% tidak melaksanakan sembahyang ketika itu, zaman itu dia buatkan kajian 80%. Bila mana dibuatkan kajian, okey, siapa angkat tangan, siapa yang sembahyang subuh? Sepi dan kelas kan? Sepi, tak ada orang yang angkat tangan. Okey, siapa yang sembahyang zuhur? Adalah dalam 7-8 orang. Siapa yang sembahyang asar? Adalah dalam 3-4 orang. Siapa yang sembahyang maghrib? Adalah dalam 11 orang. Siapa yang sembahyang isyak? Adalah dalam 3-4 orang. Ini kajian yang dibuat zaman 90-an. Sama ada daripada sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah. Adapun pada tahun yang terbaru ni, wallahu a'lam, adakah peratus itu semakin menurun ataupun peratus itu semakin melonjak, hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahuinya. Dan kita tak buat kajian, tak berani nak sebutlah kan. Tapi nak sebutkan bahawasanya kajian pernah dibuat bahawasanya ramai anak-anak Melayu Islam yang mengaku Islam dalam keadaan mereka tidak melaksanakan kefarduan sembahyang. Ada orang yang buat sembahyang tapi kadang-kadang sembahyangnya satu hari tak cukup 5 kali. Ada yang 4 kali, ada yang 3 kali, ada yang subuh hasil telajak, ada yang kan panjang telajak. Tanya kenapa tak sembahyang subuh? Telajak ustaz. Besok tanya lagi kenapa tak sembahyang subuh? Telajak ustaz. Besok tanya lagi kenapa tak sembahyang subuh? Telajak ustaz. Telajak panjang. Itu bagus tu, suruh dia baring dekat tengah jalan, bagi bajak adalah lajakkan badan dia. Telajak panjang kan. Sebab apa? Sebab kita merasa bahawasanya sembahyang itu adalah perkara yang remeh. Sebab ada sebagian orang yang menjadikan sembahyang itu, dia kata berapa ramai orang yang tak sembahyang tapi kita tengok sukses juga kan, berjaya juga, jadi orang hebat juga, jadi orang besar juga. Manusia sebahagiannya menilai manusia lain dengan kehebatan yang diperolehi daripada urusan-urusan duniawi. Adapun Islam bukanlah menghalang untuk kita berjaya, tetapi dalam masa yang sama kita memerlukan kepada kejayaan dunia, dan dalam masa yang sama kita taklah menjurus kepada kejayaan di hari akhirat. Dan kejayaan di hari akhirat itu adalah kejayaan yang hakiki. Bila mana kita meninggalkan perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita telah gagal dalam mengurus kehidupan kita sebagai seorang muslim. Baik. Kemudian dalam buku Islam disebutkan tentang mengucap kalimah syahadah, kemudian sembahyang, kemudian dengan zakat. Kalau kita buat kajian berapa ramai orang Islam yang tak keluarkan zakat, sama ada zakat fitrahnya, itu memang ramai lah kita nampak kan. Tapi berapa ramai orang yang tak keluar zakat harta, zakat perniagaan, zakat tanaman, zakat biji-bijian, zakat apa lagi, macam-macam zakat ternakan, yang mana dia rasa dia dah usaha susah payah, takkan senang-senang nak bagi dekat orang lain. Padahal dia terlupa bahawasanya yang diusaha tu bukanlah daripada kudrat dia sendiri, atas ihsan Allah Subhanahu wa taala bagikan sedikit kekuatan untuk dia usaha. Dalam masa yang sama, bila mana dia berjaya, sepatutnya dia balas balik jasa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Sebabkan Allah bagi sedikit kelebihan pada dia, maka dia pun berjaya untuk menguruskan harta. Sepatutnya dia bersyukur dengan dia mengeluarkan zakat. Yang mana kita sedia maklum bahawa zakat yang dikeluarkan itu sebenarnya untuk mensucikan harta kita daripada perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang kotor. Dia tak baik, kita keluarkan zakat. Dan zakat ni sebenarnya merupakan
hak orang lain yang perlu kita keluarkan. Walaupun nampak macam kita yang usahakan, tapi ada bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang lain. Maka jangan lupa, hak itu perlu diasingkan, dikeluarkan. Bukan hak kita. Maka bila mana kita tidak mengeluarkan hak orang lain tersebut, maka kita telah makan hak orang lain secara batil. Maka kena ingat-ingat. Begitu juga kalau kita tengok dalam bab puasa. Setiap kali datang Ramadan, setiap kali dah van jenazah akan beroperasi secara aktif. Van jenazah akan beroperasi secara aktif di beberapa negeri, khususnya di Melaka ni lah. Di Melaka ni. Sebab apa? Sebab nak tangkap orang yang tak puasa dalam bulan Ramadan. Tak puasa dalam bulan Ramadan. Mulalah munculnya kedai-kedai yang tertutup dengan tirai-tirai. Kereta banyak dekat luar, tapi orang tak nampak. Rupanya dia berpesta dalam kedai di bulan Ramadan. Ini semua mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai orang yang mukallaf, maka wajib melaksanakan rukun Islam yang 5. Yang pertama sekali dengan mengucap 2 kali masyahadah. Kemudian sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Bayangkanlah, sembahyang 5 waktu ni amalan yang paling sedikit sejak daripada berlakunya Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Isra wal Mi'raj, kan? Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jumpa balik, tak bertemu balik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah barang tentulah kita akan melaksanakan ataupun difardukan sembahyang sebanyak 50 kali sehari semalam. Tetapi dengan ihsan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan ihsannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi naik turun, minta diskaun, minta kurang daripada 50 sampailah jadi 5. Bayangkan kalau 50, kalau 5 ni pun ramai tak sembahyang, kalau 50 agak-agaknya, kan? Agak-agaknya. Kita yang di dalam masjid ni tak sembahyang atau tidak? Kan? Agak-agaknya. Wa'alaikumsalam. Minta Allah pelihara dan jaga kita. Kalau kata yang 5 pun susah nak jaga. Apatah lagi 50. Kan? Maka Nabi SAW dengan sifat rahmah, sifat kasihan kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi naik turun minta dikurangkan sehingga jadi 5 waktu sehari semalam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang senantiasa menjaga sembahyang, orang yang senantiasa menjaga sembahyang di awal waktu, dan sembahyang ini menjadi asbab untuk kita dilayakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, jadi saya rasa cukup sekali itu dahulu untuk malam ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian pada malam ini memberi kita satu semangat baru untuk kita memperbaiki diri kita untuk lebih mendalam lagi dalam kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan fardu ain. Hujung bulan ni ada satu khusus 2 hari, hari Sabtu dan hari Ahad. Sabtu dan Ahad di Masjid Bukit Baru. Masjid Bukit Baru hari Sabtu 27, 28. Tak ingat saya tarikh ni, tapi hujung bulan Disember. Sama 27, 28, 24, 29. Itulah Sabtu Ahad. Hujung bulan akan diadakan kursus selama 2 hari yang dipimpin oleh Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Syekh Abdul Rahman bin Jaafar, yang mana beliau ni antara ulama hebat di Melaka ni. Ulama yang hebat di Melaka.
Ilmu beliau Masya Allah. Jadi beliau cuba buat kursus selama tu 2 hari ni di masjid baru di Bukit Baru tu. Masjid tu masjid baru kan, yang putih tu, untuk nak selesaikan masalah fardu ain. Kitab tauhid, kitab fiqh dengan kitab tasawuf. Kita 3 kitab ni akan cuba dihabiskan selama 2 hari. 2 hari. Jadi siapa-siapa yang berminat boleh terus kepada Masjid Bukit Baru tersebut, ataupun kalau nak maklumat boleh jumpa saya lah, insya-Allah. Kita ada dia punya poster dia. Poster dia, insya-Allah. Jadi untuk kita nak mendalami ilmu fardu ain, biar selesai masalah fardu ain kita. Biar selesai masalah fardu ain. Berapa ramai orang yang baligh, dalam keadaan balighnya tidak selesai masalah fardu ain. Sembahyangnya lintang pekang. Kadang-kadang sampai dah berumur, dah pencin, kita tengok sembahyangnya Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan mereka dan mengampunkan kita semua, insya-Allah. Baik, saya rasa cukup sekali itu dahulu. Siapa yang nak join kursus daurah selama 2 hari tu di Masjid Bukit Baru, boleh PM tepi untuk saya bagikan poster dia. Tak ingat dia tarikh dia. Yang pentingnya hujung bulan 12. Tuan Guru Syekh Abdul Rahman cuba buat seramai mungkin. Dia ajak seluruh orang Melaka dan orang luar Melaka untuk nak selesaikan masalah fardu ain. Dengan 3 kitab tu 2 hari dengan 3 kitab. Kalau sahabat-sahabat yang free hari tu boleh boleh pergi selesaikan masalah fardu ain. Jangan kita dah besok dah bekerja besok kan, dah berumur besok baru nak selesaikan masalah fardu ain. Lambat sangat. Biar sepatutnya fardu ain dah selesai bila mana kita masuk ke alam baligh. Alam baligh telah menyelesaikan sepatutnya masalah fardu ain. Tapi ada orang kita yang ramai lagi yang tak selesai masalah fardu ain. Masalah sembahyang ni tak selesai kan, masalah tauhid ni tak selesai, tasawuf jauh sekali. Jadi kita belajar selagi mana kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar, maka teruskan belajar. Baik, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita ini pada minggu yang akan datang, insya-Allah. Kita akan sambung pada bab pemakaian untuk aurat bagi lelaki dan perempuan pada minggu yang akan datang, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، بفقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر والأنثى وذكر. رب وفقنا وفقنا بما ترتضى، قولا فعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، أخلق يا علماء نخزى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الصحب وصابيه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سافر رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.